أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah kita hendaklah sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi pada kita nikmat-Nya dan rahmat-Nya dan segala kemudahan bagi kita insya-Allah taala. Hari ini kita tak ada sedia tazkirah majlis ilmi kita yang baru ni kita duduk dalam siri yang ke-54 yang mana kita sudah habis mengajar dan kita faham insya-Allah taala. Maka hari ini kita masih berada dalam peristiwa atau kejadian yang berlaku antara perang Badar dengan perang Uhud. Jadi selain pada peperangan orang Yahudi Bani Qainuqa yang mana akhirnya mereka dihalau keluar daripada negeri Islam Madinah pergi kepada negeri Syam, Suria dan sebagainya, kerana mereka silap janji, salah janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akibat orang-orang yang selalu untuk tipu daya akan Islam dan umat Islam. Selepas itu berlaku dua perkara dari segi kekeluargaan, dari segi kekeluargaan. Jadi kita nak ayat sini kata sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan saja sejarah sangkut paut dengan perang. Perang ni salah satu bahagian daripada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi ni ambil pada dia mula lagi, belum beranak lagi, pada keturunan dia, nasab dia, daripada mana dia. Lepas tu akhirnya kepada wafat dia, wafat dia. Celah-celah tu gapo berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kelahiran dia, anak dia, masa yatim dia, masa muda dia, perkahwinan dia dengan Siti Khadijah, lepas tu dia jadi nabi, jadi rasul, dia dakwah. Nah, lepas tu dia pula berhijrah, lepas tu dia pergi lawai, buat berjanji bina masjid, dia mempersaudarakan antara orang-orang Islam. Semua tu panggil sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap mitik panggil. Tu mitik ciwit hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sejarah dia, sejarah hidup dia panggil. Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar perkembangan atau peristiwa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkahwinan dia. Nah, perkahwinan dia dengan Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang keduanya kita akan belajar perkahwinan juga, perkahwinan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkahwinan insya-Allah taala, satu ilmu yang penting juga bagi kita untuk kita mengetahui bagaimana berlakunya
keluarga, kekeluargaan, kan keluarga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak ayat apa ni perkahwinan Nabi dengan Hafsah. Hafsah ni nombor 4 lah. Isteri nombor 4. Mula-mula sekali Khadijah radhiyallahu anha. Itu Nabi bukan dia Nabi lagi, tak jadi Nabi lagi masa tu. Masa kahwin umur dia 25 baru. Jadi 15 tahun lagi baru dia nak jadi Nabi tekahnya. Jadi Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah ni sebagai seorang lelaki. Sebagai seorang lelaki yang perlu kepada rumah tangga. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan manusia berkelamin, berkelamin. Sebagaimana kita sama-sama tahu daripada ayat mula-mula sekali surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tu ayat mula-mula sekali dalam surah An-Nisa, nama surah perempuan. Mula dengan masalah perkelahian yang menjadi fitrah kepada manusia. Orang lelaki dia berhajat kepada orang perempuan, orang perempuan dia berhajat kepada lelaki dalam nak membiakkan. Dalam nak membiak wabassa minhuma, huma ni lelaki dan perempuan, iaitu Adam dan Hawa. Rijalan katsira, tubik mari beranak orang lelaki yang banyak. Wanisaan kasiran juga, banyak juga. Tu. Tapi kadang-kadang tak sama banyak. Macam lah ni menurut setitiknya orang perempuan ni lebih banyak pada orang lelaki. Itu namanya fitrah perkahwinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang manusia. Bukan malaikat. Bukan jin, bukan syaitan. Dia manusia. Maka manusia dia perlu kepada ikut fitrah dia yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Maka Nabi ni dia ada keistimewaan dia tak serupa dengan manusia biasa. Kerana kedudukan dia yang tinggi, dia adalah afdalul khalq, sebaik-baik kejadian Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik daripada para rasul, para anbiya. Dialah orang yang pertama, yang paling terbaik, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan beri keistimewaan kepada dia yang membolehkan dia tu berkahwin lebih daripada 4, seperti mana beri hukum kepada orang-orang Islam umum bahawa dia boleh kahwin qada 4, tidak boleh lebih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tu Tuhan beri lebih pada dia, keistimewaan dia. Tapi yang dia ambil lebih, dia Tuhan beri satu, Tuhan beri pada dia kerana bukan nafsu, bukan mana syahwat. Dia kerana kemuslihatan dari segi dakwah dia. Kena faham molek katanya, jangan kita jadi masuk perangkat orang-orang yang menjadi musuh kepada Islam. Orang-orang yang cuba nak mencemarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghinakannya. Macam ke Eropah, gapo Perancis dan sebagainya. Lah ni jadi usaha nak buat filem. Buat woye lah, panggil woye, bahasa kita panggil woye, buat filem yang berupa Nabi, yang mana tu Nabi tu orang yang suka hubbus syahwat, suka pada syahwat. Sehingga Nabi itu maknanya berkahwin lebih pada 4 yang disyaratkan kepada orang Islam. Itu tujuan dianya nak mencemarkan, nak menghuduhkan rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita patut juga tahu gapo dia musuh duk buat kepada orang Islam dan kepada Nabi orang Islam. Kita bimbang takut kita juga masuk dengan musuh dengan cara tak sedar. Kadang-kadang kita tak suka, tak kena, kita masuk dengan musuh. Netai Nabi, netai Islam, netai Nabi, netai Islam, netai Nabi, netai Islam, netai Tuhan. Nauzubillah min zalik. Jadi yang mana Nabi itu
Isteri dia semua 12 orang. 12 orang. Yang ke-12 tu kata setengahnya iaitu hamba dia, Kiptiyah, Maryah. Itu yang ke-12. Yang sebelah tu mula dengan Khadijah. Kita tengok situ tu ayat Nabi bukan dia berkahwin kerana syahwat. Dia masa tu sebagaimana kita telah belajar dah sejarah dulu-dulu dah belum ada ni. Masa kahwinnya Khadijah umur dia berapa? Umur dia 25. Khadijah umur berapa? Umur 40. Tekah berapa tahun? 15 tahun. Lepas tu umur 50. Umur 40 Khadijah ni anak dara ke? Kau telah ada suami dah? Ada suami dah. 2 orang dah suami dia. Orang ada anak dah, ada anak. Umur 40. Lalu dah 2 orang suami dan ada anak 2 orang, 3 orang dah. Bagaimana Nabi dia mau kahwin dengan orang tua? Bagaimana Nabi nak kahwin dengan orang bujang yang ada anak, ada suami dah? Sudah tentu bukan syahwat. Ambil mula-mula situ. Ambil di mula-mula situ kita tahulah kata Nabi dia kahwin. Walaupun dia kahwin banyak, tapi bukan kerana syahwat. Dia boleh nak ambil anak dara, boleh. Boleh nak ambil anak orang yang muda, boleh. Kerana dia orang akhlak molek, orang comel. Lepas tu umur dia 25 tahun baru boleh. Tapi Nabi bukan kerana itu. Dia ada maslahat di segi dakwah, di segi politik, di segi panggil kemanusiaan, insaniyah, di segi kemanusiaan. Macam kadang-kadang di segi politik, kadang-kadang di segi ilmiah, di segi ilmu. Macam dia ambil Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah umur berapa? Umur 7 tahun. Oh muda, budak. Bukan muda dah, budak lagi. Itu tempat lubang orang nak tanya, musuh nak tanya. Nabi ni orang syahwat. Tengok dia berkahwin dengan Aisyah ni umur 7 tahun. Kata setengah ni tahun, setengah 7 tahun. Tapi tak ada sekali lagi. 9 tahun baru dia ada sekali. Apa boleh ambil Aisyah umur dia budak lagi? Kita kena tengok dari segi ilmiah, dari segi pembinaan Nabi. Nabi nak bina umat dia, umat yang berilmu. Bukan saja di kalangan orang lelaki, tapi juga Nabi nak bina ilmu kepada orang perempuan. Aisyah, Nabi dia kahwin dengan umur dia berapa dah? Umur dia banyak dah. Dia berhijrah daripada Mekah kepada Madinah umur dia 53 tahun dah. Dia jadi Nabi umur 40. Lepas tu dia duduk Mekah, duduk dakwah. Lama mana? 13 tahun. Lepas tu baru dia kahwin dengan Aisyah. Jadi umur 50 lebih dah. Kita kira orang tua dah. Kalau orang perempuan tak wanak dah. Tu habis syahwat, habis nafsu dah kita kira sedikit. Tapi Nabi bertujuan untuk bina isteri dia jadi orang berilmu, orang tafaqquh fid din, orang yang mendalam dari segi agama. Kalau kita tengok Aisyah, berapa banyak dia riwayat hadis? 300, 3,000 lebih riwayat hadis. Ambil ilmu daripada Nabi, hak ingat, hak hafal 3,000 lebih. Lepas tu menjadi rujuk kepada para sahabat-sahabat yang lain. Umar pergi cari Aisyah, tanya masalah. Sahabat-sahabat hak kedai-kedai pun pergi cari Aisyah. Kerana nak tahu gapo hati tu, tamu dalam masalah keluarga, dalam rumah, gapo hati Nabi buat, gapo hati Nabi makan lagu mana, Nabi duduk lagu mana, Nabi tidur lagu mana, Nabi semaya malam lagu mana. Itu sumber ilmu. Aisyah adalah sumber ilmu, terutama ilmu dalam rumah tangga. Sebab tu kita nak bina orang ni, nak bina budak. Apa kita kena ngaji? Budak lah ni buku anuban serata dunia, buku anuban.
Dulu tak ada anu ban. Ngaji poneng lalu dah 41 pun. Lah ni beriban pula. Umur setahun setengah, 2 tahun ngaji dah budak. Sebab kalau kita bela budak daripada kecil umur apa masih lagi metah, dia mudah masuk, mudah ajar, mudah betul lagi, mudah didik. Tak sepa kita orang tua ni dia payah. Dia lupanya, dia tak ingatnya, dia nyanyuknya macam-macam. Tu. Quran ni dia baca lek-lek dah. Dia ingat semua. Kadang-kadang mari lupa, tinggal ayat nak hubung tak boleh. Kerana umur dia tua. Ya umur ni penting dalam pembinaan untuk menegakkan ilmu dalam dada dia, dalam peringatan dia. Sebab tu Aisyah masya-Allah orang faqihah. Maknanya orang mendalami dalam masalah-masalah ilmu yang diajar oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Daripada wahyu Allah, daripada sunnahnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lepas tu kita ni kena tahu juga 12 hari siapa tu. Tu. Kena bila we tahu tu pia tu. Insya-Allah taala hari ni kita nak bila 12 hari si Nabi, iaitu pertamanya Khadijah. Mula-mula sekali tertib lamdak tineng ka Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Saudah. Lepas ada Khadijah mati, Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Yang tiga Aisyah. Yang tiga dah Aisyah tu. Binti Zam'ah. Lepas tu Aisyah binti Abi Bakr, anak sahabat dia, anak khalifah pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang empat ni Hafsah binti Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Lepas tu Zainab binti Khuzaimah yang kelima. Ni Ummu Salamah yang binti Utbah. Yang tujuh Zainab binti Jahsh. Yang lapan Juwairiyah binti Haris. Yang sembilan Safiyah binti Hayy. Yang sepuluhnya Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Lepas tu setelah Maryah binti Sam'un Al-Misriyah Qibtiyah ani Hamwa. Lepas yang akhir sekali Maimunah binti Haris. Maimunah ni miko riwayat umur 80 tahun. Muda. Umur 80 tahun. Orang tua dah. Tapi Nabi dia pilih juga kerana kemaslahatan dia dari segi politiknya, terutama dari segi insaninya. Kita nak faham kata gapo dia berkahwin dengan Nabi yang bertujuan maqasid dia dalam kahwin dengan orang yang bukan dara. Satunya kerana setengah orang tu yang masuk Islam, baru masuk Islam belaka. Khadijah pun dulu bukan Islam. Bila Nabi dakwahnya masuk Islam. Aisyah pun juga bukan Islam pada awalnya. Semua lalu agama-agama bukan Islam belaka. Ada setengahnya puak isteri Nabi itu kafir yang menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ambil tujuannya supaya bila ambil anak orang kafir yang menjadi pemimpin dalam satu-satu masyarakat, maka tujuannya untuk dakwah supaya kaum dia masuk Islam. Berapa banyak yang masuk Islam dengan sebab perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kerana insaniyah. Misalnya Nabi ambil orang isterinya yang kaum dia tu kafir. Isteri dia seolah kata mu'allah lah, kalau kita panggil bahasa kita lah ni mu'allah. Bila dia kahwin dah, ada dia kahwin dah. Lepas tu suami dia cerai dia atau suami dia mati, maka dia tu nak kelik pergi pada kaum dia pula tak boleh dah. Satu ya Islam dah, ya beriman dah. Yang kedua pula kaum dia tak terima dah. Dia tak sah dah. Kadang-kadang sebab apa? Sebab dia pernah masuk Islam dah. Dia tak sah terima orang Islam. Tu.
Dengan sebab tu boleh jadi dia buat nyanyi, buat zalim, buat menyakiti dan sebagainya. Jadi ini panggil insaniyah. Pula tak ada orang nak sara bila suami dia mati dah. Kaum dia, puak dia, mak dia kadang-kadang tak save dia. Pak dia tak save dia. Dia tak sara dah, tak bela dah, tak boleh belanja dah sesengah orang. Maka Nabi dia ambil tujuannya kemanusiaan. Kerana kalau biar begitu, boleh jadi dia tu klik kepada agama asal dia, agama kafir. Berapa banyak dalam masyarakat kita berlaku begitu. Seorang mu'allafah, orang perempuan yang beramal Islam, lepas tu boleh pada orang Islam kita. Nah, kadang-kadang orang Islam kita nak kerana lain. Siap dah cerah. Dah cerah, kadang-kadang dia tak faham lagi Islam. Baru saja. Tak faham nak semaya pun tak erti lagi, gapo tak erti lagi. Menyebabkan dia tu bercita-cita nak klik pada agama asal dia, pada agama kafir dia. Itu banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa banyak isteri 12 sampai 12 orang adalah bukan kerana syahwat. Adalah kerana tujuan di segi kemanusiaan, di segi dakwah, di segi politik dan di segi sosial dan sebagainya. Itu dia sebagai mukaddimah untuk kita nak tahu kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kahwin lebih daripada 4 adalah tujuan bukan kerana syahwat. Mari kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkahwin dengan Hafsah binti Umar. Jadi cerita dia ni masya-Allah. Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum dia ni selalu panggil ambil berat dengan anak perempuan dia. Ambil berat dengan anak perempuan dia. Jadi Hafsah ni dia suami dia nama Khunais ibnu Huzafah. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Khunais ni mati di Madinah, sehingga kata dia mati dalam perang Badar, maka Hafsah tidak ada suami. Lalu bapa dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Gitawa orang mula-mulanya iaitu gitawa kepada Uthman bin Affan. Pada Uthman bin Affan. Uthman jawab kata, aku nak klik tengok dululah. Sa'anzuru fi amri, aku nak tengok dulu. Boleh kahwin ke tak? Sebelum dia nak bersetuju. Lepas tu dia duduk beberapa malam Uthman tu jumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Lalu jawabnya dia kata, aku belum bersedia lagi hari ni, masa ni. Tu jawab Uthman ibn Affan bila Umar tawa Hafsah anak dia kepada dia. Lepas tu dia cari pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cari Abu Bakar pula. Tak apa, orang ni tak leh lagi, tak apa. Lalu dia kata, "Hei Abu Bakar, aku nak kahwin engkau ni dengan Hafsah, anakku." Tu. Lalu Abu Bakar duduk dia, tak jawab. Ada jawab kata, ya dak. Tolak pun dak. Jawab kata nak pun dak. Tu. Jadi Umar pun klik. Klik dengan tidak ada jawab daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu lepas dah tu Umar radhiyallahu anhu dia pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun jadi terima. Sebelum dah tu ni Abu Bakar dia tahu dah rahsianya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia sebut anak Umar, Hafsah ni dia sebut semua, tapi dia tak ayat atau nak kahwin. Jadi Abu Bakar dia tahu rahsia ni, dia tak ayat pada Umar. Dia kata, lagu mana aku tak nak sebar rahsia hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kerana Nabi boleh jadi Nabi ayat dah pada Abu Bakar ni, kata dia nak kahwin dengan Hafsah.
Tapi Abu Bakar ni orang juruh, orang molek. Dia tak sebar kepada rata-rata lah kata Nabi nak kahwin dengan anak Umar Hafsah ni tak. Orang tak tahulah. Mereka Abu Bakar seorang yang tahu. Habis tu bila Umar ditawar dia tu, dia tak ada jawab. Kata no, dan tak jawab kata tak sah. Dia duduk dia. Nah, itu panggil semua tu berlakunya disebut oleh hadis dalam Bukhari. Bab gapo kitabun nikah. Habis itu panggil gapo perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah binti Umar. Kita mari pula kepada perkahwinan Ali bin Abi Talib dengan Fatimah. Nah, Ali bin Abi Talib sepupu Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fatimah anak Nabi. Tu. Jadi nikah dengan waris lah, dengan orang terdekat. Tu. Jadi ada apa ni kata-kata orangnya kalau nikah dengan sepupu ni panggil dia membawa kepada satu perkara yang tidak molek dalam masyarakat, dalam keluarga. Bila wanaknya jadi cacat, wanak yang ditubik, anak yang tidak kanaki, ini tidak diingini keluarga. Itu bukan semua berlaku begitu, dan bukan semua jadi cacat. Jadi bila syariat Islam dia mengharuskan kahwin antara sepupu, maka tidak ada masalah apa lah. Itu Allah nak arah buat apa, Allah nak syariat buat apa, Allah nak buat hukum buat apa, boleh kahwin antara sepupu. Kalaulah cacat mana Tuhan tak pandai tu buat tubik hukum yang tak kena dengan cara hidup manusia, sudah tentu itu adalah tak betul dan salah. Kerana apa yang disyariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dari segi perkahwinan ni, dari segi lain-lain lagi pun, semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan nak menolak kemudaratan padanya, baik masalah ibadat, semaya, puasa dan sebagainya. Jadi apa yang dikecek oleh masyarakat, orang duk royak duk kata gitu gini, nikah dengan sepupu tu tak molek, tak baik, maka itu adalah salah. Yang berlaku ada setengah cacat anak tu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak. Tak ada pian nak wanak mari cacat, wanak mari tangan kudung, wanak mari mata buta, wanak mari tengok tuli, wanak mari mulut bisu, tak ada pian nak. Tapi itu adalah dengan hikmat dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memujikan hamba-hamba dia dari segi kesabaran, ketaatan dan terima qada dan qadar daripadanya. Itu kita lebih faham lagu tu. Jadi Ali bin Abi Talib dengan Abdullah, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua buah adik. Fatimah ni adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dia berkata, aku meminang akan Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata hamba aku, dia kata, adakah kamu tahu bahawasanya Fatimah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pinang kamu? Jadi hamba dia tahu daripada Ali lagi. Ali kata, qultu la, aku tak tahu. Tu mana hamba dia tu duk risik, kata tahu kata Nabi nak menikah dengan Fatimah anak dia, tapi Ali tak tahu. Maka hamba dia kata sudah dipinangkan. Tu sudah dipinangkan, siap dah. Pinangi antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhu. Lalulah datanya Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi pun tanya, katanya, mari buat apa? Ada hajat apa? Tu. Maka Ali pun dia ada senyap, dia malu juga. Nak wayak kata nak mari menikah dengan anak Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tu. Lalu Nabi kata, barangkali kamu mari ni untuk nak pinang dengan Fatimah. Tu Nabi wayak kepada Ali tu. Ali pun dia malulah kerana dia orang juruh, tak wayak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ya, aku mari tu kerana nak pinang dengan Fatimah.
Lalu Rasulullah SAW tanya, ada gapo kata untuk nak kahwin dengan Fatimah ni? Allah belahnya. Tengok Nabi tanya. Lagu tu seolah kata mah kahwin ni satu kewajipan bagi atas suami terhadap isteri. Hak mula-mula suami kena belanja kepada isteri iaitu mas kahwin. Sin sembrot dia panggil. Maka ahli jawab tu tak ada. Allah belahnya. Tengok seorang sahabat, seorang yang waris dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada harta untuk nak jadi belanja kahwin dengan anak Nabi, yang mana Nabi sudah tentu mempunyai kedudukan yang mulia dan tinggi dan besar. Sepatutnya kena juta-juta, kena cedek, tak betul? Kerana Nabi orang besar yang mulia, berpadan dengan Nabi, berpadan dengan Fatimah sebagai anak Nabi. Tapi ahli jawab telah tidak ada. La wallahi ya Rasulullah, demi Allah, sumpah pula tu. Sumpah pula tu. Tak ada sungguh ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kamu duk simpan mana baju besi yang aku beri pada kamu tu? Nabi yang ingat. Kata Nabi tu dia ada beri kepada Ali satu baju pakaian untuk perang, iaitu panggil baju besi dar. Maka Nabi kata, itulah yang boleh jadi mah kahwin engkau dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ya harga dianya 4 dirham sikit. 4 dirham. Lalu Ali kata, "Indi ada di situ ada." Mudah-mudah Nabi pun kata, "Qad zawwajtukaha fab'as ilaiha biha." Sesungguhnya aku telah kahwin engkau akan Fatimah. Maka hatalah apa? Baju besi itu kepada Fatimah tu. Itu mah kahwin Ali dengan Fatimah. Masya Allah. Ya bukan kerana harta. Ini namanya barakah. Kalau banyak berdoa tu, tanda kata nak jual anak pula. Dengan harga sampai juta-juta, tak padan dengan Nabi lah. Pekat Nabi pekat tinggi, bukan orang ke dunia bukan orang ke harta orang yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Soalan kahwin ni untuk nak menambahkan barakah dalam hidup keluarga. Nak timbul, ada wujudnya barakah. Sebab itulah kita ni bila orang kahwin, kita kena doa barakah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakah laka. Barakallahu laka, Allah telah berkat bagi engkau. Untuk engkau, berkat kahwin ni untuk engkau. Ada pada engkau, milik engkau. Seolah minta we to have we kepada dia. Wa baraka alaika, turun berkat atas kau. Hani we hani turun, tak serupa dua tu. Pakai kelimah barakah belakang. Barakallahu laka, berkat ni untuk engkau dalam perkahwinan ni. Wa baraka alaika, dan berkat turun atas engkau. Kena berkat perkara yang tinggi, supaya sakinah lah. As-sakinah turun sakinah ala rasulihi wa ala al-mu'minin, atas orang mukmin. Itu panggil perkahwin ni bertujuan adalah untuk mendapat dan mencapai keberkatan, bukan kerana kehartaan yang mana itu tidak, kadang-kadang tidak ada keberkatan. Sebab kita seolah-olah kata kita ni tak kena dengan tujuan asalnya. Tu. Jadi maka Rasulullah kata, fa innaha kanat li sadaqi Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah menjadi sedekah. Sedekah ni mohor. Mana mah kahwin Fatimah binti Rasulillah sallallahu, anak Rasulullah sallallahu. Nabi sebut lagu tu. Lepas ada itulah hidup dua orang tu hidup cara muda-muda. Hidup cara panggil sama-sama tidak ada lah. Fatimah pun tak ada kerana Nabi, pak dia, ayah dia tidak ada.
Bukan orang kaya. Dia nak kaya boleh. Nak minta Tuhan orang kaya boleh. Orang nak wik dia pun boleh. Tu. Kalau nak minta dengan orang pun boleh. Tapi Nabi bukan tujuan dia untuk nak minta mengkayakan kedudukan dia dak. Fatimah maka jadi sebuah ayah dia lah, sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali pun bagaimana kita tahu tadi tidak ada perkara. Tu. Bila duk tu duk orang tu lama-lama ya di Fatimah tu dia kena masak sendiri, kena basuh sendiri, kena panggil cuci rumah-rumah sendiri. Jadi kadang-kadang nampak tangan tu panggil apa? Jadi tak biasalah. Tak ada biasa. Lalu pakat dua orang tu nak cari khodam seorang untuk tolong dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam rumah dia. Pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Royak pada Nabi Ali dia tak gamak, suruh anak dia Fatimah lah. Isteri dia royak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ni duk apa? Duk sakit dada macam-macam lah. Kerana dia buat kerja sedih berat juga. Tu. Tu. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tak ubi khodam Nabi. Nabi tak ubi khodam. Nabi kata, aku ni tidak akan beri kepada kamu, dan aku yang ada sikit banyak ni aku nak bantu orang-orang ahli safah. Yang duduk di layar Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana waktu dia tak ada kerja. Dia duduk nanti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata perintah suruh pergi pergi. Perintah apa saja maka dia tu sam'an wa ta'atan, taat. Waktu tu tak ada makan ni, tak ada. Nabi ada sikit banyak duk bantu waktu. Lalu Nabi tak wi pada anak dia. Ya utama ahli safah lagi, orang-orang lain lagi daripada anak dia, daripada natu dia. Dia kata aku tak sewi pada kamu kerana aku ni kena bantu orang-orang yang duduk di dalam masjid aku, maka aku tidak ada untuk nak belanja kepada mereka itu. Tapi aku ni nak jual gapo-gapo, dah harga dia aku nak bantu mereka itu. Lalu dua orang tu kelai biasalah. Tu. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bila dua orang tu mari pula pada Nabi kerana nak minta juga, nak boleh juga. Lalu Nabi kata, aku ada beberapa kalimah yang diajarkan akan daku oleh Jibril alaihissalam. Jibril mai ajar dengan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Wayak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, tusabbihani fi duburi kulli salatin ashra. Kamu bertasbih pada tiap-tiap mengiringi tiap-tiap semaya 10 kali. Wa tahmidani ashra, dan kamu tahmid 10 kali. Wa tukabbirani ashra, dan kamu takbir 10 kali. Lepas tu bila kamu nak pergi tidur, tempat tidur kamu dua orang tu, hendaklah kamu tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Itu ajaran Nabi nak wirangi dari segi khidmat dalam rumah tangga keluarga. Jadi tak ada perlu kepada khodam lah. Perlu kepada doa, tasbih, tahmid atau takbir. Jadi kesimpulannya kita kata boleh kalau kita tak ada nak baca tasbih 33 kali lepas semaya, kita ambil 10 boleh. Tahmid pun 10, takbir pun 10. Kalau bisa masa tak ada gaduh ke mana, boleh 10. Kalau ada masa 33, 34. Jadi berapa 100 semua tu 33 tu. Itu ajaran Nabi dalam mendidikkan keluarga rumah tangga dia. Nabi dia tu banyak menumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak setupu kepada tenaga manusia. Apa boleh molek, bukan tak molek, tapi dia nak didik pasal tu.
Nah, mungkin Nabi lagi kata kita cari orang mari duk khidmat dalam rumah kita. Kerana kita perlu, kita tak ada masa, kita kerja banyak, kita kerja untuk fisabilillah. Kita cari orang duk sapu, duk cuci, duk basuh, duk buat lauk dan sebagainya. Boleh bukan tak boleh. Di samping tu kita sendiri mari turut ajaran Nabi dari segi dia nak didik anak-anak dia, keluarga dia, iaitu dengan tasbih, tahmid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil dua-dua selalu. Kalau tak ada qadar pun tak apa. Kalau ada qadar pun kena ambil hal ni juga. Jangan tinggal hal ni. Nah, insya-Allah taala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beri ketenangan dalam rumah tangga kita insya-Allah. Maka pada ini saja dua kejadian berlaku sebelum perang Uhud. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita akan berbicara tentang perang Uhud dan sebab-sebabnya insyaAllah ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu amri lillahi wa basirul ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.